Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Oktober 2020 bersama dengan saya Nusya Muhammad Amin. Presiden PKR Anwar Ibrahim memaklumkan telah diperkenankan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa 13 Oktober depan untuk mempersembahkan jumlah majoriti ahli parlimen yang dimilikinya. Beliau mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Dalam kenyataan itu juga, beliau meminta rakyat Malaysia untuk terus bertenang dan mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pada 23 September lalu, Presiden PKR itu mengumumkan bahawa dia mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan persekutuan. Katanya majoriti yang diperolehi adalah konklusif dan bukannya majoriti tipis dan terdiri daripada wakil rakyat pelbagai parti. Anwar turut berkata beliau telah diperkenan untuk menghadap Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 22 September. Tetapi ia terpaksa ditangguhkan susulan kegeringan baginda. Perkara itu turut disahkan Istana Negara dalam satu kenyataan pada hari sama Anwar membuat sidang medianya. Sultan Abdullah sebelum ini dimasukkan ke Institut Jantung Negara pada 21 September untuk menjalani rawatan keracunan makanan dan rawatan intervensi kecederaan lain. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat yang akan dilaksanakan di Klang mulai tengah malam ini hanya melibatkan Mukim Klang dan bukan kawasan lain seperti Pelabuhan Klang dan Kapar. Dan hari ini kita telah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga nasihat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, iaitu PKPB Klang itu adalah di Mukim Klang, iaitu tidak termasuk Kapar yang juga berada di dalam daerah Klang. Jadi walau mana pun kita sentiasa berhubung dengan pihak kerajaan negeri, MKN Negeri Selangor untuk melihat dengan lebih detail dari segi lokaliti dan sebagainya. Jika ada sebarang perubahan, saya akan umumkan. Sementara itu, semua sektor ekonomi di daerah Kelang dibenarkan beroperasi seperti biasa dengan pematuhan ketat SOP. Perkara itu disahkan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali dalam satu kenyataan selepas melakukan perbincangan dengan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Dr. Syahri Ngadiman. Sementara itu, seorang Exco Kerajaan Negeri Selangor membidas cara pengendalian Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional berhubung PKPB di Klang. Beliau mendakwa perkara itu dilakukan dengan cara yang tidak kompeten dan tidak profesional. Dalam satu kenyataan di Facebook, Teng yang juga adun Bandar Baru Kelang berkata, kerajaan mengumumkan PKPB di Kelang semalam tanpa berunding terlebih dahulu dengan kerajaan negeri dan tidak memberi butir-butir seperti kawasan tertentu yang terjejas. Teng yang memegang portfolio pelaburan, industri, perdagangan dan IKS berkata, susulan pengumuman itu, kerajaan negeri bertindak pantas dengan meminta Majlis Keselamatan Peringkat Negeri untuk memberikan perincian PKPB hari ini. Bagaimanapun, pada lewat petang semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengarahkan mesyuarat MKN hari ini diadakan pada pukul 11 pagi yang memerlukan kehadiran semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Menurut Teng, ini mengganggu rancangan kerajaan negeri untuk mengadakan pertemuan dengan MKN Peringkat Negeri mengenai PKPB. Tanpa menapis kata-katanya, Teng berkata adalah tidak dapat dibayangkan bahawa kerajaan persekutuan bertindak begitu tidak kompeten dan profesional walaupun mempunyai pengalaman pelaksanaan PKPB sebelum ini. Penguatkuasaan PKPB bermula tengah malam ini di Kelang dan 3 lagi daerah di Sabah, seperti diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob semalam. Malaysia terus mencatatkan kes 3 angka apabila sebanyak 375 kes positif baru COVID-19 diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 371 merupakan kes penularan tempatan dan 4 lagi kes import. Daripada 371 kes penularan di dalam negara pula, 342 kes adalah warga negara Malaysia dan 29 kes adalah bukan warga negara. Daripada 371 kes penularan di dalam negara,
18 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah, sekaligus menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 301 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia sebanyak 14,368 kes dengan 3,703 kes aktif. Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 275 kes, diikuti Selangor 36 kes dan Kedah 16 kes. Sementara itu, terdapat 5 kematian dilaporkan hari ini di Sabah, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 146 kes. Jumlah pesakit yang memerlukan rawatan rapi terus meningkat kepada 60 kes berbanding 40 semalam dan 20 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 5 kluster baru turut dikesan iaitu 2 di Sabah, 1 di Kuala Lumpur, 1 kluster dari Labuan dan 1 dikesan di Sarawak. Baik, sebagai langkah berjaga-jaga, Ketua Menteri Sabah yang baru dilantik, Haji Muhammad Nur, akan menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu bermula hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Safar Untung dalam satu kenyataan berkata, langkah itu diambil Haji G secara sukarela setelah dia didakwa terdedah kepada individu positif COVID-19. Mengulas lanjut, Safar turut memaklumkan Kerajaan Negeri berfungsi seperti biasa dan sebarang mesyuarat akan dilakukan melalui sidang video. Sebelum ini, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i dan Ketua Penerangan Parti itu Syahril Hamdan antara yang dilaporkan dijangkiti virus itu. Malah sekurang-kurangnya seorang menteri, seorang timbalan menteri dan 5 adun lain turut dilaporkan dijangkiti COVID-19 setelah pulang berkempen untuk PRN Sabah yang tamat pada 26 September. Sehingga tengah hari semalam, kes COVID-19 aktif di Sandakan berjumlah 68, diikuti oleh papar 46 kes dan tuaran 28 kes. Siasatan SPRM terhadap kegiatan Macau Scam menyasarkan untuk mendapatkan kembali wang mangsa penipuan serta membawa mereka yang terlibat ke muka pengadilan. Setakat ini juga kami juga telah menyita wang dalam bank, akaun dan juga tunai. Sebanyak setakat ini 730 akaun telah dibekukan sejumlah 80 juta ringgit. Dan juga wang cash telah kita rampas setakat ini lebih kurang 5 juta ringgit. 23 buah kenderaan yang mewah, tak ada kenderaan yang kecil-kecil, semua mewah, telah ditahan, yang mana pada kami inilah merupakan hasil atau proceed daripada aktiviti haram yang dimiliki oleh pihak-pihak terlibat dalam penipuan orang ramai ini. Selain itu, menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, seramai 11 warga Malaysia ditahan termasuk 8 anggota penguat kuasa serta seorang warga Cina bagi membantu siasatan. Kegiatan penipuan Macau Scam banyak dilaporkan media sebelum ini dan melibatkan kerugian jutaan ringgit selain dikaitkan dengan golongan selebriti dalam aktiviti pengubahan wang haram. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nosha Muhammad Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.